dengan segala takzimnya diperkenalkan pemenang hadiah pingat dan buku yang namanya termaktub di dalam buku atau cara convocation. Salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. M. Jagatesan, Pro-Chancellor University Sains Malaysia. Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Omar Osman, Naib Chancellor University Sains Malaysia, dan isteri Yang Berbahagia Dati Noraizan Jamaluddin. Ahli-ahli Senat Universiti, ibu bapa yang dikasihi, rakan-rakan siswaza yang saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari inilah hari yang dinanti-nantikan oleh setiap mahasiswa, mahasiswi sejak hari pertama kita melangkah ke menara ilmu ini. Hari inilah juga hari yang dinanti-nantikan oleh ibu bapa kita. Kerana dengan bangganya, kini mereka boleh berkata bahawa anak mereka merupakan seorang graduan Universiti Sains Malaysia. Dan hari inilah yang dinanti-nantikan oleh pensyarah kita, kerana akhirnya mereka boleh berasa lega kita sudah berjaya menamatkan pengajian kami dengan selamat dan cemerlangnya. Hari inilah hari di mana kita sudah sampai ke penghujung upacara convocation ke-48 Universiti Sains Malaysia. Terima kasih Yang Berbahagia Pro-Chancellor, Naib Chancellor, timbalan-timbalan Naib Chancellor, ibu bapa, para pensyarah, para pentadbir, serta seluruh warga universiti kerana berada di sini untuk bersama-sama meraihkan upacara ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada USM kerana memberi peluang kepada saya untuk mewakili para siswaza untuk berucap di upacara gilang gemilang dan majlis yang penuh bermakna ini. Kami semua amat berterima kasih yang tidak terhingga dan menghargai segala usaha yang dilakukan sehingga membawa kepada kejayaan ini. Kepada ibu yang melahirkan, kepada bapa yang menyayangi dan melindungi, kepada keluarga dan semua yang memberi perhatian dan kasih sayang yang melimpah ruah, sahabat dan semua yang sentiasa memberi sokongan dan bimbingan. Apatah lagi guru kami di sekolah, para pensyarah dan warga universiti yang melengkapkan penerokaan ilmu kami, serta negara dan tanah air yang membolehkan kami mencapai kejayaan dalam hidup ini. Jadi, bagi pihak sahabat-sahabat para graduan, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa, pihak universiti dan rakan-rakan seperjuangan yang telah membantu kami sepanjang pengajian di Universiti Sains Malaysia ini. Terima kasih semua. Terima kasih yang tidak terhingga daripada hati kami yang tulus, ikhlas dan suci. Marilah kita sama-sama memberi penghormatan dengan memberikan tepukan yang paling gemuruh untuk menghargai semua yang berada di dalam dewan ini. Tentunya, segala usaha manusia mempunyai titik permulaan. Pendakian ke puncak gunung bermula dengan langkah pertama. Penulisan karangan bermula dengan huruf pertama. Dendangan sebuah lagu bermula dengan rangkap pertama.
Hakikatnya, penambatan pengajian kami ialah langkah pertama kepada kejayaan dan pencapaian yang lebih besar pada masa hadapan, sama ada dalam pelanjutan pelajaran atau kerjaya. Dengan itu, kita haruslah ingat bahawa penempuhan, dugaan dan cabaran hidup barulah bermula. Hadirin, ibu bapa dan semua sahabat yang ada. Pada petang ini, saya ingin berkongsi dengan hadirin yang dihormati tentang satu cerita. Terdapat 2 ekor anak ikan yang sedang berenang-renang di lautan yang luas. Mereka terserempak dengan seekor ikan yang tua yang bertegur sapa kepada 2 ekor anak ikan tersebut. Ikan tua berkata, "Selamat pagi anak-anak ikan. Bagaimanakah keadaan air pada pagi ini?" 2 ekor anak ikan tersebut berasa keliru dan berkata, "Air? Apa itu air?" Tuan-tuan dan puan-puan, kita umpama anak-anak ikan yang tidak sedar akan kewujudan air di sekeliling kerana sudah biasa dikelilingi air pada setiap saat. Dalam konteks ini, kita manusia yang tidak sedar akan kewujudan teknologi di sekeliling kerana sudah biasa dikelilingi kepesatan teknologi pada setiap saat. Dalam era globalisasi ini, pemacuan kepesatan teknologi berlaku dengan begitu pantas dan individu yang leka akan ketinggalan dalam arus pemodenan dunia. Menurut kajian, bilangan mesej yang dihantar pada setiap hari melebihi jumlah populasi dunia. Pada hari ini, email dan pesanan ringkas atau SMS sudah menjadi lumrah kehidupan. Masyarakat zaman ini cukup gelisah sekiranya tidak ada perhubungan internet walaupun untuk sehari sahaja. Janganlah kata sehari, saya percaya saudara-saudari sudah pun tidak sabar-sabar untuk update status Facebook anda. Sebaik saja melangkah keluar dewan ini, tanya kepada diri saya sendiri kerana sudah berkonvoi. Tanpa sistem kedudukan global atau GPS, masyarakat zaman ini memandu tak tentu arah. Masyarakat zaman ini sudah tidak biasa membuat pembahagian dan pendarapan yang melibatkan nombor yang lebih daripada 2 digit tanpa menggunakan kalkulator. Kebergantungan kita kepada teknologi semakin hari semakin meningkat. Jadi, persoalannya, adakah kita sedang menuju ke suatu era di mana manusia merupakan hamba teknologi? Kita bersyukur kerana dikurniakan dengan kemahiran berfikir dan membuat analisis yang tidak terdapat dalam kehidupan lain. Sebenarnya, sains dan teknologi merupakan manifestasi pemikiran jurutera dan saintis pada tahap yang tertinggi. Teknologi wujud bukanlah untuk melembabkan minda kita, tetapi ianya wujud untuk meningkatkan produktiviti dan prestasi. Dengan adanya alat telekomunikasi, penyelidikan dapat dilakukan dengan lebih produktif melalui rujukan laman sesawang dan jurnal dalam talian. Kita dapat berhubung dengan ahli akademik dari seluruh pelosok dunia hanya dengan tekanan beberapa butang sahaja. Dengan adanya GPS, kita bukan sahaja boleh merantau di seluruh negara,
tetapi di seluruh dunia tanpa merujuk kepada peta yang cukup mengelirukan. Dengan kalkulator, kita boleh membuat pengiraan dan menyelesaikan masalah yang cukup kompleks dengan masa yang amat singkat. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita bukanlah hamba teknologi. Kita adalah pemimpin teknologi. Biar kita renung kembali kemajuan yang telah kita capai berbanding beberapa dekad dahulu. Kalau dahulu kita menonton wayang kulit dan filem 2 dimensi, kini kita menonton filem 3 dimensi yang betul-betul menonjolkan kesan penjanaan grafik komputer kepada penontonnya. Komputer pada 50 tahun dahulu sebesar sebuah bilik, tetapi sekarang komputer yang kita sering menggunakan adalah saiz sebesar genggaman tangan. Kalau dahulu kita risau apabila menggunakan butang-butang telefon bimbit yang mula tercabut, sekarang kita ada skrin sesentuh ataupun touch screen. Sejak Steve Jobs merevolusikan industri alatan elektronik, kita boleh mengakses internet di mana-mana sahaja dengan telefon pintar. Malah, kita boleh menonton YouTube, berkomunikasi melalui Facebook atau Twitter dan membaca artikel ilmiah Wikipedia di mana-mana sahaja. Kalau dahulu kita menulis nota dalam kertas, sekarang kita menulis nota dalam tablet ataupun telefon pintar. Tidak dapat dinafikan bahawa setiap jurusan menggunakan kemudahan teknologi dalam melaksanakan tugas. Dalam bidang perubatan, kita memerlukan alat-alat biomedical untuk mengimbas badan melalui ultrabunyi dan pengimejan resonan magnetik. Dalam bidang perakaunan, kita memerlukan perisian untuk mengendalikan urusan-urusan akaun. Dalam bidang seni dan muzik, kita memerlukan alatan elektronik untuk menghasilkan imej dan muzik yang disimpan dan dinikmati dalam komputer. Hakikatnya, Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Omar Osman, timbalan-timbalan Naib Chancellor, pegawai-pegawai dan juga pensyarah-pensyarah USM tidak ketinggalan dalam arus kemodenan ini. Kerana mereka menggunakan perkhidmatan teknologi terkini seperti Facebook untuk berhubung dan berinteraksi dengan mahasiswa dan mahasiswi, maka kita perlulah mencontohi mereka dalam mengaplikasikan teknologi demi meningkatkan produktiviti. Sedarilah bahawa teknologi wujud untuk memudahkan kehidupan manusia, bukannya menghantui kita. Hakikatnya, kita harus memandang ke arah hadapan dan bukannya ke belakang. Maka, kita tidak harus berhenti setakat ini. Ingat, kita baru sahajalah bermula. Seperti yang hadirin ketahui, kita sedang menuju ke zaman ultramoden yang syarat dengan nanoteknologi dan peralatan yang canggih. Pada masa yang akan datang, kemungkinan kita tidak akan memegang telefon pintar ke mana-mana kerana kita ada Google Glass. Kita boleh mengakses laman sesawang dengan gerakan mata sahaja. Malahan, kemungkinan kita akan ada sistem holografik seperti yang ada dalam filem Lelaki Besi ataupun Iron Man. Perkara-perkara yang disebut bukanlah sekadar angan-angan sahaja. Ingatilah bahawa kita perlu memandang ke arah hadapan dan berpandangan jauh untuk mengekalkan momentum sebagai pemimpin teknologi. Kita bukanlah hamba teknologi, kita pemimpin teknologi. Dunia sentiasa berubah. Mesej yang hendak saya sampaikan ialah kita perlu mengekalkan minda yang terbuka dan berfikiran positif.
dalam mengharungi perubahan dunia ini. Kadang-kadang kita lupa bahawa setiap perkara dalam dunia ini boleh dilihat secara positif. Kita harus melihat penerajuan teknologi sebagai suatu pencapaian dan bukannya beban atau mainan kanak-kanak semata-mata. Kita haruslah bersikap optimistik kerana optimisme merupakan suatu package yang merangkumi semua nilai-nilai positif kemanusiaan. Dengan berfikiran positif, kita dapat sedar akan kebaikan insan-insan lain. Dengan itu, kita akan menghargai jasa ibu bapa, guru-guru, pensyarah-pensyarah dan profesor-profesor serta setiap orang yang berada di sisi kita. Dengan berfikiran positif, kita melihat cabaran dan dugaan sebagai peluang kejayaan dan bukannya masalah. Justifikasinya, kita perlu sedar bahawa fikiran optimistik dapat menghapuskan segala kebencian, hasad dengki, keresahan, dan ia akan membuka suatu pintu baharu kepada kehidupan yang lebih bermakna. Akhir kata. Sekali lagi, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada para hadirin kerana merealisasikan hari ini. Kepada semua sahabat, selamat maju jaya dalam hidup dan kejaya pada hari muka. Salam penuh kejayaan, kecemerlangan dan keceriaan. Kami akan kembali ke kampus ini kerana kami sayang universiti ini. Kami sayang USM, universiti yang mengajar erti kepimpinan dan kelestarian, persahabatan dan persaudaraan, malah memahami erti kehidupan sebenar. Kami sayang USM. Kami sayang Universiti Sains Malaysia. Sekian, terima kasih. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Chancellor, maka saya isytiharkan istiadat sidang ke-7 Majlis Convocation ke-48 tamat.